Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan tentang 3 topik berkaitan etnik dan kaum di Malaysia. Untuk topik ini kita akan belajar yang pertama tentang etnik yang terdapat di Malaysia, kepercayaan ataupun agama yang dianuti oleh kaum ataupun etnik ini, dan yang terakhir kita akan membincangkan tentang perayaan yang dirayakan oleh kaum-kaum di Malaysia, terutamanya 3 kaum yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, bagi ketiga-tiga topik ini terdapat lebih daripada 10 aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Projek-projek mudah dan menyeronokkan. Okey. Selain daripada itu, sebahagian daripada aktiviti ini boleh digunakan oleh guru-guru kamu untuk penilaian PBD. Okey, jom layan aktiviti yang boleh kita lakukan semasa berada di rumah. Bagi topik rakyat Malaysia, kita akan belajar tentang kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia. Dalam topik ini terdapat 5 aktiviti yang boleh dijalankan. 5 aktiviti tersebut ialah membuat alat muzik daripada bahan yang terbuang, yang kedua tarian senam robik, yang ketiga mencipta permainan, yang keempat bercerita dan yang kelima doodle. Bagi topik permainan rakyat bagi kaum di Malaysia, anda boleh mencipta permainan sendiri dengan menggunakan bahan terbuang. Seterusnya, hasilkan satu doodle yang menggambarkan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dengan menitik beratkan satu elemen ataupun satu maklumat penting yang menggambarkan sesuatu kaum. Seterusnya ialah DIY alat muzik tradisional. Anda boleh mencipta pelbagai alat muzik tradisional dengan menggunakan bahan terbuang. Seterusnya ialah menghasilkan video senam robik yang menggambarkan ataupun menyelitkan unsur tarian tradisional. Banyak tarian tradisional yang terdapat di Malaysia. Pilih satu saja dan masukkan dalam gerak senam robik anda. Seterusnya, anda boleh memilih untuk bercerita tentang pelbagai cerita rakyat yang terkenal yang pernah didengarkan kepada kita sebelum ini. Okay, berikut adalah 8 contoh daripada 366 cerita rakyat Malaysia. Bagi topik agama dan kepercayaan, terdapat 3 aktiviti yang boleh dilakukan. Antaranya ialah yang pertama, berkongsi tentang cerita amalan keagamaan yang dilakukan di rumah. Yang kedua, video travelog negara Islam lain di dunia. Dan yang ketiga ialah brosur seni bina rumah ibadat di Malaysia. Antara amalan keagamaan yang diamalkan ketika PKP di rumah bersama keluarga, okey, boleh lihat di dalam slide. Seterusnya, berikut adalah contoh-contoh negara lain di dunia yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara mereka. Okey, boleh menghasilkan video travelog tentang negara Islam tersebut. Seterusnya, anda boleh menghasilkan satu brosur berkaitan seni bina rumah ibadat yang terdapat di Malaysia. Berikut adalah contoh bahan yang boleh dimasukkan dalam brosur anda, iaitu tentang seni bina menarik pada tokong, masjid dan juga kuil. Kita masuk ke topik yang terakhir, iaitu perayaan di Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh perayaan utama yang dirayakan oleh masyarakat Malaysia. Perayaan ini terbahagi kepada 2, iaitu perayaan keagamaan dan perayaan kebudayaan. Bagi topik perayaan di Malaysia, berikut adalah contoh aktiviti yang boleh dilakukan. Yang pertama, projek paper craft. Yang kedua, projek temu bual. Yang ketiga, buku scrap. Yang keempat, menghasilkan peta buih berganda. Dan yang terakhir ialah catatan diari raya saya.
Baik, projek yang pertama ialah projek anak patung kertas, iaitu kamu menghasilkan pakaian tradisional setiap kaum semasa sambutan perayaan dan jadikan ia sebagai pakaian kepada anak patung kertas kamu. Permainan ini sangat popular semasa cikgu di sekolah rendah, iaitu di sekitar tahun 80-an. Berikutnya adalah projek papercraft yang lain selain daripada anak patung kertas tadi. Kamu juga boleh menggunakan batang aiskrim, gelung tisu ataupun melipat kertas atau dikenali sebagai projek origami. Seterusnya, peta buih berganda. Peta ini digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi yang ingin kita persembahkan. Okey, dalam tajuk ni kita nak membanding dan membezakan amalan sambutan Hari Raya Aidilfitri dahulu dan kini. Boleh juga digunakan untuk membandingkan perayaan-perayaan lain. Seterusnya ialah kaedah temu bual, iaitu kita akan menemu bual datuk atau nenek ataupun orang yang jauh lebih berumur daripada kamu. Baik, apa tujuannya? Okey, temu bual dilakukan bagi mengumpul maklumat tentang perbezaan sambutan perayaan pada zaman dahulu dan sekarang, serta menilai kembali adakah amalan-amalan tersebut masih dilakukan pada zaman kini. Seterusnya ialah projek buku skrap. Dengan merujuk pelbagai sumber, cari gambar tentang keunikan dan kemeriahan perayaan di negara kita. Kamu boleh mengumpul maklumat tentang makanan yang disediakan semasa sambutan perayaan, tradisi cara sambutan, amalan yang dilakukan dan juga cara pemakaian ketika sambutan. Seterusnya ialah projek yang terakhir, iaitu Diary Hari Raya Saya. Kamu ceritakan cara menyambut perayaan bersama keluarga dalam bentuk catatan diari sehari. Baik, setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa pada topik yang akan datang. Jumpa lagi.